Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Anis Sunabihi radhiyallahu anhu, dakhaltu alayhi wa huwa fil maut fabakaitu faqala mahlan lima tabki fawallahi la in ustushhidtu la ashhadanna lak wa la in shufi'tu la ashfa'anna lak wa la in istata'tu la anfa'annak. Summa qala wallahi ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada As-Sunabihi radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltu alaih, aku masuk untuk melihat dia. Maksudnya melihat satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, wa huwa fil maut, yang pada ketika itu Ubadah bin As-Samit sedang menghadapi saat-saat mati dia. As-Sunabihi dia pergi ziarah satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit. Ubadah ni nak mati. Fabakaitu, kata As-Sunabihi, aku menangis, dia kata. Bila masuk rumah, pergi tengok keadaan Ubadah tenat nak mati, menangis As-Sunabihi ini. Faqala Ubadah mahlan lima tabki. Ubadah kata dekat dia, nanti Zat, dia kata, yang hang menangis ni pasal apa? Fa wallahi la in ustushhidtu la ashhadanna lak. Ubadah kata, kalaulah sekiranya ditakdirkan mati aku ini syahid, aku akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau. Kalau ditakdirkan aku ni mati syahid,
depan Tuhan, aku akan jadi saksi bahawa engkau as-sunabihi, satu orang Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. La in syufi'tu la ashfa'anna lak. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi dekat aku hak untuk bagi syafaat kepada orang, kalaulah di padang mahsyar itu aku terpilih untuk menjadi salah seorang yang boleh bagi syafaat tolong orang, la ashfa'anna lak. Dia kata aku akan pastikan salah satu syafaat pertolongan aku untuk hang. Dia kata dekat as-sunabihi. Wala in istata'tu la anfa'anna lak. Dia kata kalaulah sekiranya ni aku mampu, kalaulah sekiranya aku ni mampu untuk buat apa-apa, la anfa'anna lak, nescaya aku akan tolong hang. Maknanya Ubadah bin Samit ni dia cukup sayang dekat as-sunabihi ni. Dia kata aku ni kalau aku boleh buat apa pun dekat hang, aku akan buat. Kalau aku mati syahid depan Allah, aku akan jadi saksi kata hang orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya Allah bagi aku salah seorang yang boleh bagi syafaat tolong orang di mahsyar esok, hang salah seorang yang aku akan bagi syafaat. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bagi dekat aku apa-apa kemampuan boleh tolong hang, aku tentu tolong hang. Summa qala, kemudian kata Ubadah bin Samit, dia kata wallahi ma min hadisin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddathtukumuhu. Dia kata demi Allah, kalau sekiranya aku ada dengar apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tu bagus, boleh bagi manfaat dekat hang, aku tentu cerita semua. Kalau sekiranya aku ada ingat, kalau sekiranya aku ada dengar, kalau sekiranya aku ada tahu apa-apa hadis daripada Nabi, tentu aku akan bagi tahu dekat hangpa semua. Aku bukan manusia yang bila ada ilmu aku simpan ke aku, tapi aku tentu akan bagi tahu dekat semua orang. Illa hadisan wahidan, melainkan ada satu lagi yang aku tak cerita dekat hangpa. Dia kata sebelum ni kalau aku tahu 10, aku cerita 10. Aku tahu 20, aku cerita 20. Aku tahu berapa pun aku akan cerita benda yang aku tahu kepada semua orang. Tapi hari ini ada lagi satu benda yang aku duk simpan tak cerita dekat hangpa. Dia kata wa sawfa uhaddisukumuhul yaum, dan hari ini aku nak abang hadis tu. Wa qad uhita bi nafsi, pasal aku tahu aku dah dekat nak mati. Aku tahu dah benda ni kalau aku simpan pun tak ada manfaat dekat siapa-siapa, pasal aku dah dekat nak mati. Aku nak cerita ni hak satu ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mengaku kata Nabi Muhammad itu Rasulullah, kalau dia mempertahankan pengakuan itu sampai mati, kalau dia jadi orang Islam sampai hari habis umur dia, kalau dia satu orang manusia yang Islam dan beriman kepada Allah, daripada dia kenal kalimah syahadah sampai hari dia mati, haramallahu alaihi nar, dia diharamkan Allah kekal di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis itu ialah yang pertama, pastikan sampailah saat kita yang paling akhir dalam hidup kita,
kita Islam. Satu simple punya benda aja, tapi boleh buat ke tak boleh buat, Allah aja yang tahu. Tapi kita sedaya upaya, susah payah macam mana pun, Islam itu mesti dipertahankan. Sampailah saat akhir nyawa nak terbit, nak keluar daripada diri kita, make sure kita Islam, kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah dan Rasul, kita junjung tinggi Quran. Sampai hari akhir hidup kita, kita macam tu. Pengajaran yang kedua ialah kok mana pun, kalau sekiranya kita mati sebagai orang Islam, kok mana pun kita akan masuk syurga. Kalau sekiranya Allah izinkan kita hidup sebagai orang Islam, kita mati sebagai orang Islam, kok mana pun akhir kita di syurga. Maka oleh itu pertahankanlah Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita pada hari ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dulluni ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tushriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah wa tasum ramadan. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari satu Arabi, satu Arab Badui jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata dulluni ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Cuba tunjuk mai dekat aku satu amalan yang kalau sekiranya aku buat, aku dapat syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Nabi kata sembah Allah, abdi diri kepada Allah, jangan syirik dia dengan apa benda pun. Kalau betul hang teringin nak masuk syurga, kalau betul satu hari esok nak akhirkan kehidupan kita di dalam syurga, dia kata ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan duk syirik dia. Wa tuqimus salata al-mafruḍah wa tuqimus salata al-maktubah. Yang kedua, semayang 5 waktu jangan tinggal. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah. Yang ketiga, zakat fardu kena keluar. Wa tasum Ramadan. Yang keempat, bulan Ramadan kena puasa. Bila Nabi SAW kata macam tu, Badui ni kata, dia kata wallazi nafsi biyadih la azidu ala hadza. Dia kata demi Allah, Tuhan yang duk pegang nyawa aku tak mau buat lebih pada tu. Dia kata Badui ini, dia kata apa? Dia kata aku nak, apakah amalan, aku nak tahu apakah satu amalan yang kalau aku buat aku boleh masuk syurga. Nabi SAW kata dekat dia, nak buat satu sekali, jadi hamba Allah, jangan syirikkan Allah dengan apapun. Yang kedua, Nabi kata semayang 5 waktu jangan tinggal.
Yang ketiga, Nabi kata kalau cukup haul, cukup nisab, kena zakat, kena keluar zakat. Kemudian Nabi kata bulan Ramadan kena puasa. Nabi berhenti tang tu. Bila Nabi berhenti tang tu, dia terus kata, dia kata wallazi nafsi biyadih, demi Allah Tuhan yang duk pegang nyawa aku, la azidu ala hadha, aku tak tambah dah, dia kata. Aku nak buat yang tu aja. Aku akan pastikan aku jadi orang Islam sampai mati aku Islam. Aku akan pastikan semayang 5 waktu aku tak tinggal. Aku akan pastikan kalau aku duit lebih aku akan buat keluar zakat. Aku akan pastikan bulan Ramadan aku akan puasa. Aku tak buat lebih dah. Apa tu sah mai habang dekat aku kata semayang sunat qabliyah subuh ke, tu sah duk mai habang dekat aku pasal kelebihan semayang duha ke, tu sah duk habang dekat aku pasal kelebihan semayang witir ke, tu sah duk mai habang dekat aku pasal nak bagi sedekah puasa, nak buat puasa sunat, nak bagi sedekah sunat ke, semua jangan habang. Aku nak buat ni ya, dia kata. Aku nak pastikan aku daripada hidup ni sampai mati aku Islam. Aku nak pastikan sembahyang 5 waktu ni aku tak tinggal. Aku nak pastikan zakat ni aku tunai. Aku nak pastikan Ramadan aku puasa sebulan. Hak ni aja. Tapi aku nak buat bagi elok. Falamma walla, habis dia kata tu dia beralih pi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Nabi kata siapa nak tengok satu orang yang bakal jadi ahli syurga, tengok dia ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Itu saja Islam minta kita buat yang wajibnya. Kalau tak boleh nak buat banyak, hak wajib ni jaga sudah. Kalau sampai semayang pun tak boleh nak buat 5 waktu, itu masalah. Kalau sampai sebulan Tuhan minta kita puasa daripada 360 hari, Tuhan minta 30 hari atau 29 hari je puasa, hak tu pun tak boleh buat, kita masalah. Kalau kita tak boleh nak buat hak lain, hak lebih-lebih, hak aksesori, hak banyak ni, kita buat yang fundamental ni. Kita buat benda-benda yang basic ni saja, cukup dah. Nabi SAW kata, kalau hampa nak tengok ahli syurga, hampa tengok dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, mari kita manfaatkan bulan puasa ni. Semayang insya-Allah kita dah buat elok dah 5 waktu ni, elok dah. Sebulan dalam setahun Tuhan bagi bulan bonus, bulan yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan menganjurkan kita supaya tak usah fikir benda lain, melainkan fikir nak buat ibadat, nak buat kebaikan saja dalam sebulan ni. Kita try tengok tahun ni. Mudah-mudahan tahun ni sebulan puasa kita ni diisi dengan ibadat dan benda-benda yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan hasil dia akan menyebabkan kita menyesal di akhirat esok. Menyesal pasal apa? Pasal kita tidak manfaatkan sebulan Ramadan ini sebelum ini. Pasal apalah aku sebelum mati dan manfaatkan Ramadan cukup-cukup 3 tahun aja, sedangkan tahun yang selebihnya kita tak ada nak buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hak lepas-lepas dah, masa dia tak boleh ghostan balik dah. Hak nak mai ke depan ni jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan kitab Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 207. Muka surat 207. Kita masuk tafsir surah Al-Maidah Madaniyah. Tafsir surah Al-Maidah, yang surah ini dipanggil sebagai surah Madaniyah, surah turun di Madinah. Walaupun sekali lagi kita nanti tengok ada ayat di dalam surah Al-Maidah ini turun di Mekah.
Walaupun dia ayat yang turun di Mekah, ayat popular, ayat yang tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz baca dalam ceramah mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala buat turun sebagai satu endorsement, sebagai satu pengesahan bahawa Islam sudah jadi agama yang komplit. Islam sudah boleh dijadikan cara hidup. Islam sudah boleh dijadikan satu package yang kita pegang dia, kita selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu di padang Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Arafah itu di Mekah, bukan di Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah, tetapi dia dipanggil ayat Madaniyah. Pasal dia turun di Mekah, tetapi selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surah Al-Maidah, makna Al-Maidah itu ialah hidangan. Pasal dalam ayat ni insya-Allah kita akan baca lepas-lepas puasa esok, lepas-lepas raya esok, kalau panjang umur kita, dia melibatkan cabaran daripada kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya ditunaikan beberapa kehendak mereka. Nabi Allah Musa alaihi salam dicabar oleh Bani Israel supaya buat turun mai satu hidangan daripada langit. Ini surah dia yang akan menceritakan detail tentang benda ini. Surah Al-Maidah juga disebut oleh sesetengah ulama tafsir sebagai surah Al-Uqud. Surah Al-Uqud, Ain, Qaf, Waw, Dal. Al-Uqud. Kita selalu dengar orang kata majlis akad nikah. Akad, Ain, Qaf, Dal, akad. Yang disebut oleh orang Melayu majlis angkat nikah. Orang Melayu dia nak sebut akad, payah dia sebut angkat. Dia kata ni anak hang ni nak kenuri bulan 12 kan? Dia jawab kata kenuri bulan 12 tapi nak angkat dulu. Dia pergi kata nak angkat dulu. Siapa nak angkat? Bukan angkat, akad. Ain, Qaf, Dal, akad, akdun, akad. Akad tu bukan maksud dia angkat. Akad maksud dia perjanjian. Bila kata akad nikah, maksudnya perjanjian nikah. Kenapa putih? Tak mau dah sebut dah lepas ni angkat, angkat, tak mau dah. Akad, Ain, Qaf, Dal, akad. Daripada perkataan itulah timbulnya akidah. Akidah. Akad dalam bahasa Arab ni, aqada, makna dia rabata, makna dia ikat. Ikat janji, ikat. Ataupun dalam bahasa orang putih dia kata tie. Kita duk sebut kata dia pakai tie nampak kemas tau. Tie tu maksud dia apa? Tie tu maksud dia ikat. Yang necktie, yang tali leher tu necktie, ikat tengkuk. Tie tu bukan maksud tie tu. Tie tu maksud ikat. Nampak? Banyak salah kita ni, banyak salah. Banyak salah. Jadi yang dikatakan akad itu dalam bahasa Arab dia kata rabat, rabata ni maksudnya ikat. Kan bila kita ada wire banyak-banyak belakang televisyen, kita nak ikat tu orang ikat dengan apa? Cable tie dia panggil. Cable tie. Nak ikat kabel yang banyak-banyak tu, nak tie dia. Tie tu bukan maksud necktie, bukan ambil necktie tu pergi duk bongkah kabel-kabel tu. Tapi kita duk guna salah lama dah. Kita kata weh dia pakai tie. Dah, dia pakai necktie. Dari segi bahasanya begitu. Surah Al-Maidah juga dipanggil surah Al-Uqud. Pasal apa? Pasal dia menceritakan tentang akad-akad yang ada di dalam surah ini.
tentang akad ataupun ikatan perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita tentang akad nikah. Maksudnya apa? Tentang ikat perjanjian nikah. Bila kita terima nikah satu perempuan, bermakna kita ikat janji kita menikah dengan dia. Bila kita kata akad cerai, akad juga yang tu pun akad cerai. Maksudnya apa? Kita ikat satu perjanjian, kata aku dengan hang lani tak ada kena mengena dah, kita sudah bercerai. Itu perjanjian. Dan sudah diikat perjanjian cerai itu, jangan duk buat sila alamat pergi duk balik rumah dia lagi. Tak boleh lah. Apabila tempoh iddahnya sudah berakhir, tak boleh balik lah. Pasal apa? Sudah ada satu akad, satu perjanjian cerai antara suami dengan isteri ini. Dia ada akad wasiat. Islam suruh kita tiap-tiap malam sebelum tidur tulis wasiat. Tu yang kata diary itu tulis dalam tu. Kalau sekiranya apa-apa jadi dekat aku malam ni, aku tidur tak bangkit dah pagi esok, 1/3 daripada harta aku pergi bagi dekat sekian-sekian orang misalnya. Itu wasiat. Tulis itu dipanggil akad wasiat. Itu sudah jadi satu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Maidah ni dia nak cerita tentang benda-benda ni, tentang perjanjian yang kita ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, dan juga perjanjian yang kita ikat di antara sama-sama kita juga termasuk di dalam surah ini. Kita janji dengan kawan kita, hari Sabtu nak main ni, nak pergi makan durian. Makan durian, apa puasa dah Sabtu ni. Dia terlupa kata puasa nak main. Dia pergi janji macam tu. Itu janji termasuk di dalam akad yang dimaksudkan oleh ayat yang kita nak baca ni. Kita dah berjanji, dah berakad dengan Allah untuk jadi orang Islam dan patuh kepada semua titah perintah dia. Masa kita duduk di alam arwah dalam perut mak kita, Tuhan dah tanya roh kita. Dia kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Kita kata, bala syahidna, bahkan kami naik saksi. Janji kita dengan Allah masa di alam arwah tu kita tak tahu. Allah bagi tahu dekat kita dalam Quran, kata hang dulu dah berjanji dengan Allah masa di alam arwah. Bila kita baca Quran, kita tahu, oh rupanya aku dah buat janji sejak daripada alam arwah lagi. Tu hak kita tak tahu. Hak kita duk sebut hari-hari pun kita buat-buat lupa. Kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akad perjanjian. Tiap-tiap hari baca, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, semua ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku ni, wa mamati, dan mati aku esok ni, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Janji pun kita buat-buat lupa. Janji yang kita ucap tiap-tiap hari di dalam sembahyang 5 waktu tidak termasuk sembahyang-sembahyang sunat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Maidah ini dia nak bagi kita ingat balik segala uqud, segala akad yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok apa yang Tuhan nak bagi tahu dekat kita dalam surah Al-Maidah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dia start yang tu dulu. Ayat 1 dalam surah Al-Maidah, wahai segala orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah olehmu segala janji engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dan janji engkau dengan manusia. Itu dia. Dia start ayat 1, skor terus. Kalau bolanya macam tu.
Referee cuk whistle, perit, kata tum, gol lah. Ya Allahu Akbar, lemah jantung mati, tuan-tuan, terkejut. Baru whistle bunyi perit, kata dia ni keh pergi balik kanan, dia ni rembat dengan goalkeeper masuk dalam gol. Tuan-tuan, kita tak mau tengok dah lepas ni apa jadi. Puas dah aku tengok gambar malam ni, puas dah. Baru minit yang pertama skor sebiji dengan gol, dengan goalkeeper, dengan bola terpelonok masuk dalam gol tu sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam bab nak peringat kita tentang janji kita dengan Allah, ayat 1 surah Al-Maidah, dia buat ni dulu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir dia bagi tahu dekat kita, di antara kaedah tafsir ni, apabila ayat tu dia mula dengan ya ayyuhallazina amanu, maknanya apa hak nak mai selepas tu semuanya penting belaka. Tidak ada ayat yang Allah start dengan ya ayyuhallazina amanu diikuti dengan benda tidak penting. Itu dalam tafsir dia macam tu. Bila Allah pilih nak start ayat tu dengan ya ayyuhallazina amanu, lepas tu tentu benda yang sangat penting. Apa dia benda penting yang ada dalam surah Al-Maidah ini? Aufu bil uqud. Uqud plural kepada perkataan aqdun. Satu, uqud maksudnya banyak perjanjian. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah segala janji kamu dengan Allah dan dengan manusia. Tuan-tuan, kalau kita jadi orang menyaga, memang kita lah orang yang paling kuat tak tunai janji. Orang menyaga, kebanyakan orang menyaga tak tunai janji. Janji kata siap minggu depan, tengok-tengok bulan depan baru siap. Kebanyakan. Jadi tukang rumah pun pembohong, tak tunai janji. Jadi apa pun banyaknya pembohong, tak boleh nak tunai janji. Bahkan ada segelintir balas duit tak siap sampai sudah-sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah pentingnya menunaikan janji ini. Nah, firman Allah, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu segala binatang an'am, yakni untuk dimakan kemudian daripada disembelih. An'am dalam bahasa Arab ni maksudnya binatang 4 kaki. Binatang 4 kaki yang halal dimakan, dia panggil al-an'am, sehingga kan dia dijadikan nama kepada satu surah dalam Quran, al-an'am. Maka yang dikatakan al-an'am itu adalah binatang yang dihalalkan kita makan dengan syarat lepas disembelih, iaitu unta, lembu, kambing dan sebagainya. Dan sebagainya tu maksudnya apa? Biri-biri, pelanduk, tidak termasuk babi. Tadi duk kata, weh, babi pun 4 kaki juga. Oh, no. Itu tidak tersenarai sebagai binatang yang halal dimakan. Begitu. Firman Allah, illa ma yutla alaikum, Tuhan bagi satu pengecualian, melainkan barang yang dibaca atas kamu pada ayat yang akan datang, iaitu ayat hurrimat alaikumul maitah yang lagi akan datang. Dalam surah yang sama, ayat 3 surah Al-Maidah nanti mai, binatang-binatang ataupun benda-benda yang kita diharamkan makan. La dia nak abang yang halal dimakan dulu. Tuan-tuan, pentingnya mencari yang halal itu, sehingga kan starting surah Al-Maidah ayat 1 terus dia masuk tajuk tu. Tuan-tuan boleh bagi garanti tak kata hak kita duk makan hari ni halal semua? Oh, tak berani tuan-tuan. Dengan negeri kita lagu ni tak berani. Kerajaan nak enforce halal ni, sertifikat halal cert, sijil halal ni, tuan-tuan, berkelahi riuh rendah dengan masyarakat peniaga ni. Tak mau ambil.
Walaupun orang terang 1000 kebaikan, kenapa kena ambil sijil halal? Tak mau ambil. Pasal apa tak mau ambil? Menyusah, dia kata. Tuan-tuan, bila kita nak pergi ambil, rupanya susah sungguh. Tapi susah itu untuk kebaikan semua orang. Yang kata JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, nak lepas mai satu sijil halal tu tuan-tuan, dia bukan setakat pergi tengok ayam tu sembelih aja. Dia tengok habis daripada awal, dengan kawan hak nak sembelih tu kena interview, kena tanya hal-hal fardu ain, kena tanya soalan-soalan tambahan dan sebagainya, sampai dia ni pun duk teringat tak mau dah kerja sembelih ayam. Tu nak memastikan dia reti sembelihan dalam Islam tu. Depa pergi tanya sampai hancur maklumat, baru dia dapat sijil sembelih, barulah hasil sembelihan dia syarikat yang berkenaan mendapat sijil halal. Barulah kita yang buka kedai makan nak pergi ambil ayam dekat dia, kita pun layak dapat sijil halal. Kalau kita tak ambil daripada pembekal ayam yang ada sijil halal, kedai kita tak dapat sijil halal. Dia punya kaitan dia tu. Sebelum kita pergi ambil, kita tak tahu. Bila kita ambil, kita go through dia punya prosedur dia, benda ni baik tuan-tuan, benda ni baik. Kita duk kata kita kedai Melayu, kita duk kata kita kedai Islam. Betul hang orang Melayu, betul hang orang Islam. Ayam hang beli di mana? Betul hang orang Melayu, betul hang orang Islam. Toyu hang, kicap hang beli di mana? Betul hang orang Melayu, betul hang orang Islam. Rempah hang beli di mana? Oh, kalau hang Melayu, kalau hang Islam, kedai hang tentu halal. Oh, belum tentu tuan-tuan. Ingredient dia ambil di mana? Ingredient dia ambil di mana? Ayam dia ambil di mana? Tuan-tuan, Masjid Jelutung 2 tahun lepas ke apakah, bekas pengurusi Masjid Jelutung, Cikgu Ya kita, yang berbahagia Cikgu Ya kita, bagi tahu budak muda nak menikah pergi jumpa dia. Budak muda nak menikah pergi jumpa dia. Cikgu Ya kata, ya pasal lagu biasa tengok hang duk tang mana? Dia, abang saya duk kerja di market sekian-sekian, duk jual ayam. Oh, Cikgu Ya kita duk ada lagi, tuan-tuan boleh pergi tanya dia, saya cerita ni. Oh, betul hang duk okey. Sebelum nak sign permohonan kahwin ni, Cikgu Ya tanya dia dulu, yang duk jual ni ayam siapa? Pucat muka. Dak yang duk jual ni ayam siapa? Dia takutlah pasal kau ni pengurusi masjid, dia takut kalau dia pembohong lagi lidah dia jadi keras ke apa ke. Dia kata, saya dapat haji tanya saya, abang betul ya? Ayam hak Cina punya. Ha? Hampa 3 orang budak Melayu duk menjaga di kedai tu, hampa jual ayam Cina punya. Depa duk sembelih tang mana? Cina sembelih. Tuan-tuan kalau tak percaya, boleh pergi tanya Cikgu Ya, duk ada lagi. Ketak Cikgu Ya ni kata pasal apa? Dia pun duk beli macam tu ya. Weh, dia kata macam mana lagu tu? Oh, cikgu biasalah nak cari makan, nak hidup. Tuan-tuan boleh tak buka kancing baju abang saya hari-hari makan benda halal? Mana kita tahu yang kita pergi beli itu benda tu halal? Pentingnya benda itulah sebab pasal apa kita sampai hari ni Yasin duk tak hafal lagi. Berserabut ni benda hak kita duk makan ni, tak tahu halal haram syubhat, tak tahu. Kita main percaya hak ada depan mata tu je. Kita pergi beli kedai dia orang Melayu, kita kira halal, kita percaya selapis tu je. Lagi dia duk ambil tang mana kita tak tahu. Maka kerana itulah sijil halal ini penting. Semua orang kena sokong ni, ambil sijil halal ni, kena sokong. Pasal apa? Pasal kita nak makan hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sayanglah pasal apa? Bila mai cerita pasal sijil halal, company yang ambil sijil halal ni semua company orang bukan Islam punya. Depa pergi ambil.
Depa bukan pasal halal ni, depa pasal untung menyaga. Kita orang Islam ni duk take for granted, duk buat mudah. Tuan-tuan, ayat 1 surah Al-Ma'idah Tuhan sebut yang ni dulu. Penting ke tak penting? Dua pasal. Yang pertama penting pasal apa? Pasal ayat start dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat kalau start dengan yang ni, hak dia nak cerita lepas tu semuanya penting. Yang kedua penting pasal apa? Pasal dia letak di ayat 1 surah Al-Ma'idah. Makna kata sangat penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, illa yutla alaikum, melainkan barang yang dibaca atas kamu pada ayat hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, lagi akan datang pada ayat berikutnya. Tuan-tuan, kalau dalam kisah hak Cikgu Ya kita cerita tadi, ayam hak kita beli tu ayam apa dia panggil? Bangkai. Buat buka puasa pula, oh cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ghaira muhillis said wa antum hurum, hal keadaan kamu tidak menghalalkan perburuan sedangkan kamu di dalam ihram haji. Ni dia main cerita lain pula. Apa dia nak cerita? Kata kita apabila masuk di dalam ihram haji tidak boleh memburu binatang, walaupun binatang itu binatang yang halal dimakan. Tapi bila kita jadi orang yang muhrim, orang yang di dalam ihram, tidak boleh, walaupun binatang itu binatang yang halal dimakan. Tak boleh pergi duk buru dia, tak boleh pergi duk buat apa dekat dia, pasal kita di dalam ihram. Dia nak abang yang tu, innallaha yahkumu ma yurid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghukum dia akan barang yang dikehendakinya. Dia nak abang dekat kita kata apa? Allah Subhanahu wa taala dia nak letak hukum apa, itu dia punya suka. Kita tidak boleh query Tuhan pasal apa, tak boleh. Pasal apa kita tidak boleh tanya Tuhan pasal apa? Pasal innallaha yahkumu ma yurid, Allah dia menghukum mengikut kehendak dia. Kalau dia jadikan sembelih binatang itu peraturan untuk hampa makan, itu kehendak dia, hampa kena ikut. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Kita jadi bapa dalam rumah pun kita boleh cengeng, tuan-tuan. Kita jadi bapa dalam rumah, kita kata dekat anak dia, kita kata dekat anak kita hak perempuan ni, kakak, ayah mau kakak start daripada form 1 ni pergi sekolah pakai tudung. Anak kita boleh tak tanya kat kita, dia kata bapa pasal apa saya kena pakai tudung? Boleh tanya tak? Boleh, tapi kena backhand satu. Pasal apa? Pasal satu Tuhan suruh, yang kedua aku bapa hang. Aku bapa hang. Hang duk hidup selama ni pun aku duk belah hang. Hang duk hidup selama ni pun aku susah payah cari rezeki bagi makan dekat hang. Kalau aku kata aku mau lagu tu, hang kena buat lagu tu. Pasal aku bapa hang. Nama pun bapa. Nampak? Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tentukan satu hukum, siapa kita nak pergi tanya Allah pasal apa, pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah buat main ayat ni, ayat yang cukup cengeng dan tegas. Tuhan kata apa? Innallaha yahkumu ma yurid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghukum ia akan barang yang dikehendakinya. Apa dia nak dijadikan hukum, benda itu menjadi hukum. JPJ buat hukum kata naik motor siang pun kena pasang lampu. Kita pasang. Pasal apa? Kalau tak pasang kena saman. JPJ siang naik motor suruh pasang lampu. Kalau dulu bateri motor boleh tahan 2 tahun baru tukang, lah ni lagu duk main 6 bulan kena tukang. Pasal apa? Siang terang menderang rembang ni duk pasang lampu. Pasal apa? Itu peraturan. Kalau kita tanya, JPJ kata aku punya suka, kalau aku nak buat macam mana pun. Aku kata kena pasang, hang tak pasang salah, dia kata. Dia buat peraturan, dia kata kena pakai helmet, hang tak pakai helmet, salah.
Kalau manusia buat undang-undang pun kita lenggak, kita jadi susah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, bila dia buat peraturan, kita boleh kami duk tanya dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahwasanya Allah itu menghukum dia akan barang yang dikehendaki, sama ada nak menghalal ataupun nak mengharamkan. Tiada i'tirad atasnya. I'tirad tu bahasa Arab. I'tirad dalam bahasa ni dia kata apa? No objection. No objection. Tidak boleh objek apa yang Tuhan mau. Ini ayat ni ke bawah duli tuanku Sultan Brunei, dia faham. Dia faham ayat ni. Maka dia buat kenyataan hari tu ni, terkejut satu dunia. Sultan Brunei kata apa? Dia kata, siapa kita untuk kata tidak kepada hukum hudud Allah. Dia kata, oh tu dia Sultan Brunei, tuan-tuan. Tuhan bagi dekat dia kekayaan macam tu punya hebat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan kita ni, selipar pun kalah lain-lain sebelah-sebelah nak buat samsing dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Pasal dia dah beritahu, Allah Subhanahu wa taala ni, innallaha yahkumu ma yurid. Dia menghukum mengikut kehendak dia. Kalau dia mau kita dipatuh kepada hukum hakam yang ditentukan oleh dia, kita kena patuh. Cakap banyak tak boleh. Tuan-tuan, apa hikmah, apa falsafah di sebalik hukum Islam ni? Apa falsafah dia? 5 aja. Satu, dia kata apa? Hifzuddin. Hukum Islam ini untuk pelihara agama kita. Maka daripada situ timbul hukum ke atas orang yang murtad. Nabi kata apa? Man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang tukang agamanya daripada Islam, dia pergi tak kira agama apa, faqtuluhu. Nabi kata bunuh dia. Hukum murtad. Tujuan dia apa dia? Nak memelihara akidah orang Islam. Kita tak berasa benda tu sedih, sehinggalah satu hari anak kita yang kita sayang ni balik-balik mai dia kata, ayah, saya nak kahwin dengan satu orang bukan Islam, saya nak keluar Islam. Tuan-tuan, masa tu tuan-tuan nak kata apa? Terbelalak biji mata, ayak liuk turun merambu di mulut ni. Nak kata apa dekat anak kita ni? Dia kata, ayah, saya tak peduli ayah suka ke tak suka, ayah setuju ke tak setuju, saya cuma nak habaq dekat ayah. Saya dah jatuh cinta dengan dia ni. Dia bukan orang Islam. Ayah, saya akan keluar Islam. Tuan-tuan nak kata apa? Wal'ayazubillah. Minta Allah jauh kita daripada malapetaka ini. Hari ini tak kena kat kita, tak kena dekat anak kita. Kita bercakap ni tak sayang akidah, bercakap. Satu hari kena dekat kita. Tuan-tuan, terandai pergi ke dinding, nak cakap tak boleh. Anak yang beranak mai, hari beranak kita bang di telinga dia. Daripada kecil kita piduk kerja susah payah bagi susu minum dekat dia, kita tumpah kasih sayang dekat dia. Daripada hari dia umur sehari sampai hari ni umur dia 23, tiba-tiba dia bercakap dekat kita, dia tak mau agama kita. Mendidih darah, tuan-tuan. Tapi apa kita boleh buat? Maka di sinilah Islam mai dengan undang-undang dia, apa dia? Undang-undang yang nak memelihara agama, hifzuddin. Dia mai hukum ke atas orang yang murtad. Undang-undang Islam bertujuan untuk apa? Hifzun nafs, memelihara nyawa kita. Satu orang suka-suka hati, berasa kata dia jadi Imam Mahdi, pergi tembak orang bagi mati. Boleh lepas ke dia? Dia bagi mati orang. Semata-mata kerana khayalan yang ada dalam diri dia, semata-mata kerana satu ideologi tak betul yang dia pegang, semata-mata kerana tak tahu dia ni pergi silap tang mana, semata-mata kerana tu pergi mengamuk, pergi bunuh orang. Islam nak lepas ke orang macam ni? Nyawa orang yang kena tembak macam mana? Yang kena tembak mati itu bini ada di rumah. Yang kena tembak mati itu anak pinak duk tunggu di rumah. Yang kena tembak mati itu mak pak duk bergantung pendapatan dia untuk nak makan minum hari-hari. Yang mati itu nak mati katak saja kah? Maka Islam buat mai, dia panggil hukum qisas.
Satu orang yang bunuh orang tak ada pasal, maka sabit kesalahan, cukup segala bukti, di pengadilan dia akan dijatuhkan hukum bunuh balai. Falsafah di sebalik kisah ini apa dia? Hifzun nafsi, memelihara nyawa manusia sejagat. Islam ini dengan tujuan apa? Hifzul aql. Hifzul aql, memelihara akal, kewarasan akal kita. Kerana itu Islam mai dengan hukum hudud, dia panggil haddus syurbah, hukum hudud, hukum had ke atas orang yang bersalah kerana minum arak dan menghilangkan kewarasan akal dia. Kerana dia pergi menterkedara arak, dia mabuk, dia bawa kereta macam orang gila, dia pergi langgar orang yang tak berdosa, mati di atas jalan raya. Kawan yang mati itu satu keluarga susah, bini tak kerja, anak-anak cerdik-cerdik, nak mengaji macam mana kalau ayah dia mati kerana dilanggar oleh satu orang yang minum arak ni. Maka Islam buat mai undang-undang padan dengan orang yang nak mabuk arak ni, dikenakan kepada dia haddus syurbah, hukum sebat ke atas orang yang minum arak. Undang-undang Islam ni untuk kebaikan semua orang, bukan untuk orang Islam, bahkan untuk semua orang. Selagi mana dia orang, selagi mana dia manusia, Islam menjaga dia. Hukum Islam diperkenalkan kerana hifzun nasab, kerana nak menjaga keturunan manusia. Maka mai di dalam hukum ini apa dia? Hadduz zina, hukum hudud ke atas orang yang buat kesalahan zina. Kerana perbuatan zina itu keji, kotor, jijik. Kerana zina lahir mai anak yang tak ada status. Kerana zina lahir mai satu budak yang innocent, yang tak berdosa, tetapi dicemuh, dicerca dia kerana perbuatan durjana jantan dan perempuan yang menyebabkan kelahiran dia. Dia tak minta dilahirkan dalam status yang macam tu, tetapi kerana kejahatan jantan dan perempuan ini lahir dia. Maka Islam mai dengan hukum, kalau sekiranya dia berzina sedangkan dia belum berumah tangga, sebab satu kali. Kalau dia sudah berumah tangga saja nak pergi buat benda kotor ni, rejam sampai mati. Dengar takut undang-undang itu, tetapi kesan dia sangat baik untuk nak menjaga keharmonian masyarakat yang ada. Dan Islam mai dengan hukum dia hifzul mal, nak menjaga harta benda kita. Satu manusia bangkit pukul 5 pagi, pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi, pukul 4 pagi dah bangkit dah buat masak tomeh udang, nak jual nasi lemak tepi jalan. Pukul 4 pagi bangkit, tonyoh biji mata ni, laki tolong teman bini nak buat masak tomeh udang, nak jual nasi lemak tepi jalan. Dia dapat sehari berapa dik aja, balik simpan di rumah, mai satu penyamun naik rumah dia, balas duit hak dia duk cari sebulan ni, bawa pergi gitu saja. Dia nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta, nak beli duit susu anak dia. Orang yang tak ada hati perut ni pergi curi harta benda dia. Patut tak patut orang macam ni dipotong tangan dia? Tak kena, tak setuju. Kalau kena kat kita, bukan kata tangan, semua kita nak potong dia ni. Maka Islam ni tuan-tuan, dia nak bagi jadi elok. Yang kita piduk musuh Islam ni pasal apa? Islam dia nak bagi semua orang, bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun akan rasa nikmat Islam yang kita nak baca ni dalam surah Al-Maidah kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segala orang yang beriman, janganlah kamu halalkan, maknanya jangan kamu pi langgar segala syariat Allah, yakni sama ada fardu kamu tinggalkan dia ataupun yang haram kamu buat, benda yang diharamkan Allah jangan. Sya'air Allah, syiar dan juga syariat agama Allah ini jangan dilanggar. Langgar ni maksudnya apa? Tuhan kata fardu kita tak buat, Tuhan kata haram kita pergi langgar buat. Itu maksudnya melanggar syariat Allah. Jangan buat macam tu, Tuhan kata. Contohnya dalam ki haji, dia kata
berburu pada tanah haram. Itu contoh dalam konteks ibadat haji. Kalau ibadat haji, dia dah bagi garis panduan, pantang larang, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tiba-tiba manusia ni dia pergi buat benda-benda yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi langgar syiar. Kita pergi Mekah tuan-tuan ni, puasa nak mai lagi berapa hari aja. Lepas habis puasa ni, dia duk mai cerita, duk siap barang, orang nak pergi Mekah, nak pergi dah. Pergi Mekah buat haji ni tuan-tuan, bukan suka hati kita, pergi nak buat apa kita suka. Haji adalah satu ibadat yang diikat dengan peraturan-peraturan dia. Kalau kita tak ikut macam yang Tuhan mau, Tuhan kata buat haji. Dalam hadis Nabi kata apa? Khuzu anni masakikakum, ambil daripada aku ni manasikakum, segala manasik haji kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi habaq dekat kita, khuzu anni, ambil daripada aku. Maksudnya apa? Macam mana aku buat haji, macam mana haji yang aku kata okey, macam tu hampa buat. Tidak boleh pandai-pandai, tidak boleh kreatif, tidak boleh kita fikir baik pada akal kita, kita nak pergi buat. Tidak boleh. Kita kena buat macam mana Nabi buat, macam mana Allah tunjuk dekat Nabi nak buat. Makanya tu Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku ibadat haji kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Muhajir Al-Makki radhiyallahu anhu, dia kata su'ila Jabir ayarfa'u ar-rajul yadayhi idza ra'a al-bait faqala hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'alu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Satu orang tanya Jabir bin Abdullah, dia kata kita bila pergi ke Mekah, kita masuk dalam Masjidil Haram, bila kita masuk kita nampak Kaabah tuan, kepada yang biasa sampai di sana buat haji, buat umrah, kita sampai di Mekah, kita masuk daripada luar tak nampak, sebab Masjidil Haram tu duduk di kawasan rendah, di lembah bawah. Kita mai pada luar ni tak nampak, masuk pintu dia, masuk lalu di tempat-tempat orang semayang, turun split level, turun baru nampak sikit hitam bangunan Kaabah. Pi lagi pi nampak Kaabah ni makin besar, nampak sebiji Kaabah duduk ada depan kita. Apa kita nak buat bila nampak Kaabah tu? Nak terpa pi duduk tanduk dinding Kaabah ke apa nak buat? Nak buat apa? Nak buat apa tu Nabi bagi tahu nak buat apa. Tu yang kata ada duit saja belum tentu lagi kita boleh pi, nak kena mengaji dulu baru kita pi, kita buat tu kena macam yang Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. So satu orang jumpa Nabi, dia kata jumpa Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, dia kata ayarfa'ur rajul yadayhi idza ra'al bait, adakah kita ni bila masuk dalam Masjidil Haram nampak Kaabah, adakah kita disuruh angkat tangan untuk nak berdoa apabila nampak Kaabah? Faqala, kata Jabir, dia kata hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna naf'alu, kami pergi buat haji sama dengan Nabi. Jabir kata, tengok sahabat tuan-tuan, sahabat Nabi, orang hebat, tak berani nak bagi pendapat sendiri dalam hal ibadat ini, refer balik kepada Nabi. Hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pergi buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakunna naf'alu, kami buat benda tu. Bila masuk nampak Kaabah, kami angkat tangan dan berdoa. Kami buat tu pasal apa? Pasal kami pergi haji sama dengan Nabi, Nabi pun buat, kami pun buat, kami buat, Nabi tak tegur. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim, dia kata Imam Syafi'i kata sunat angkat tangan dan berdoa. Dalam nak mentafsirkan hadis tu, Imam Syafi'i kata apa? Kalau kita sampai di Mekah, kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram, kita nampak aja Kaabah, kata Imam Syafi'i sunat kita angkat tangan dan berdoa
Kata Imam Syafi'i, mintalah apa saja, tetapi Imam Syafi'i kata, satu jangan lupa, minta Allah ampun dosa kita. Nak minta apa? Nak minta, ya Allah bagilah murah rezeki, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah rumah tangga aku bahagia, ya Allah. Nak minta apa? Minta. Imam Syafi'i kata, tapi satu yang aku nak pesan, jangan lupa. Apa dia? Minta supaya Allah ampun dosa kita. Jadi cerita bila masuk di dalam komplek Masjidil Haram, bila mata kita kata terpaku di dinding Kaabah, angkat tangan doa tu, itu pandai-pandai ke ataupun itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata ibadah. Ibadah kita tak boleh pandai-pandai. Kita kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam mana. Kita kena buat macam yang Nabi habaq. Ni dalam bab manasik haji ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Az-Zubair bin Arabi radhiyallahu anhu, dia kata, anna rajulan sa'ala ibn Umar an istilamil hajar, faqala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu, faqala ar-rajul ara'aita in ughlibtu alayhi ara'aita in zuhimtu, faqala ibn Umar ij'al ara'aita bil Yaman, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluh, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Satu laki-laki tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, nak tanya tentang cerita Hajar Aswad ni, tentang Al-Hajarul Aswad ataupun Hajar Aswad ni. Bila kita berpeluang sampai di tepi Kaabah, sampai dekat Hajar Aswad ni, kita nak buat apa? Adakah kita nak pergi istilam? Istilam maksudnya pegang, sentuh. Ataupun kita nak ronot pergi cium Hajar Aswad tu, apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, kita tengok orang ni macam-macam cara orang buat. Ada yang ambil sapu tangan lagu duk lap satu macam ya, lepas tu baru kucup. Kita duk tengok daripada jauh, awak dia ni Saudi upah suruh pilap Hajar Aswad ke apa, yang duk pilap baru kucup. Tanya dia, dia kata, saya bukan apa ustaz, saya pasal mata saya tengok. Dia kata ada yang pergi jilat pun ada Hajar Aswad tu. Jadi saya nak kucup ni saya lap dulu, takut saya pergi kena ayat liang daripada ni leceh. Dia kata, oh, kita pun nak kata apa? Oh, macam kita tak pernah tengok. Dan yang Nabi SAW suruh ni apa dia? Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, ra'aitu Nabi SAW yastalimuhu wa yuqabbiluh. Anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata, yang aku tengok, dia kata, Nabi bila sampai dekat Hajar Aswad, Nabi istilam, Nabi pegang dan Nabi kucup. Aku tengok Nabi buat macam tu, aku buat macam tu, dan aku habang dekat hampa kena buat macam tu. Habis cerita. Cakap banyak tak mau, cerita panjang tak mau. Cerita dia, aku tengok Nabi buat macam tu, macam mana Nabi buat aku buat, macam mana yang aku tengok Nabi buat aku mau hampa buat. Faqala ar-rajul, ada satu laki-laki pula banyak akai. Dia kata, ara'aita in ghulibtu alaih, dia kata, apa pendapat hang kalau sekiranya aku dapat peluang sampai di depan Hajar Aswad, tiba-tiba ghulibtu alaih, tiba-tiba aku ditewaskan. Berebut nak pergi kucup tu, kalau mai semua jenis belajar tomai tak putih limau punya geng duk datang tu. Siku lah dengan lutut naik lah dengan lagu karate atas tengkok lah, penuh nak kucup Hajar Aswad tu sampai keadaan macam tu. Dia kata, apa pendapat hang kalau sekiranya aku dah sampai di depan Hajar Aswad, tiba-tiba ghulibtu alaih, tiba-tiba aku ditewaskan di situ, depa tolak aku pergi keling ke apa ke macam mana? Ara'aita in zuhimtu alaih, apa pendapat hang kalau sekiranya dah sampai dah di depan tu, tiba-tiba aku disesakkan. Orang Arab bila kita pergi sana dia kata zahmah. Zahmah ni maksudnya apa? Pack, sesak, zahmah.
zuhimtu, maksudnya aku disesakkan. Dah duk nampak dah tu lubang Hajar Aswad tu, duk nampak tu, tolak kita pergi lepas ke depan. Macam mana? Apa pendapat hang kalau jadi macam tu? Dia tanya dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar kata apa? Ij'al ara'aita bil Yaman. Dia kata ni, apa pendapat ni hang pergi lempak di Yaman, dia kata. Yaman jauh daripada Mekah. Aku dah bagi tahu dekat hang, kata Nabi bila dapat peluang Hajar Aswad ni, Nabi akan istilam dan Nabi akan kucung. Aku dah habaq macam tu. Hang duk tanya apa pendapat hang kalau sekiranya aku ditewaskan, apa pendapat hang kalau sampai tentu sesak aku tak boleh nak kucung. Dia kata ij'al ara'aita bil Yaman. Ni pendapat ni semua pergi lempak di Yaman, dia kata. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu. Aku habaq kat hang, kata aku tengok Nabi istilam dan kucuk. Macam mana Nabi buat, kita buat. Tak usah duk cakap banyak, saya kata. Sahabat Nabi dia tak mau nak sabut kepala otak. Nabi buat lagu tu, kita buat. Boleh buat, tak boleh tak apa. Jangan duk pergi reka kot lain. Pasal apa ni hadis ni main lagu ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal geng ni banyak dua dah dalam masyarakat hari ni. Tanya ni, ya Allahu Akbar, lagi seminggu nak main puasa dia main dah. Dah ustaz, saya betul-betul nak dengar ustaz kata betul-betul tarawih ni 11 ke 20. La ilaha illallah, tak habis lagi tajuk tu. Allahu Akbar. Dah ustaz betul-betul nak tanya ustaz, betul-betul tanya ustaz weh. Dah witir ni dia 2+1 ke dia 3 straight ke apa ke? Allahu Akbar. Yang duk mengajak lama dah duk bagi tahu macam mana dengar yang tu pi buat sudahlah. Tu duk tanya bagi banyak-banyak. Yang ni yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab marah ni, dia kata apa? Ij'al ara'aita bil Yaman. Ni do ara'aita apa pendapat yang ni hampir tinggal di Yaman. Ni aku nak abakkan hak Nabi buat. Hang boleh buat, hang buat, sudah, tak mau cakap banyak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hal ibadah kena ikut Nabi. Very easy to understand. Senang nak faham. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Kasir bin Jumhan radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i fa qultu lahu atamshi fi sa'i baina Safa wal Marwah. Qala ibn Umar la in sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a wa la in mashaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana syaikhun kabir, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Lagi sekali satu tabi'in nama dia Kasir bin Jumhan, dia tanya anak Sayyidina Umar ni, dia kata ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i fa qultu lahu, dia kata aku pi buat haji, pi buat umrah, aku tengok anak Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, aku tengok dia ni masa sa'i Safa Marwah. Masa sa'i aku duk tengok dia, nampak dia berjalan. Maka Kasir, satu tabi'in, dia tanya kepada Ibnu Umar, dia kata atamshi fi sa'i baina Safa wal Marwah. Dia pergi tanya, dia kata hang antara Safa dengan Marwah hang berjalan ke? Hang tak lari ke? Dia pergi tanya. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata la in sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a. Kalau hang tengok aku lari, maknanya di tempat aku lari itu aku tengok Nabi lari, maka aku lari. Wala in masyaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Tapi kalau hang tengok aku mai satu tempat aku berjalan, aku berjalan tu pasal apa? Pasal aku tengok Nabi di tempat tu, Nabi berjalan. Wa ana syaikhun kabir. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, dia kata apa? Wa ana syaikhun kabir. Aku sudah tua hari ni. Hang nak tanya aku boleh habang. Aku dah cukup masak dah tentang ibadat dalam Islam ini. Aku dah cukup tua. So, sebahagian umur aku
aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni aku dah tua dah. Aku dalam umur tua aku ni, aku nak buat macam mana Nabi buat. Cerita dia apa tuan-tuan? Bila kita sampai di sana, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampai di Mekah, di Madinah ni, buat apa pun macam yang Nabi habang. Jangan duk memandai. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah spirit yang dibawa oleh surah Al-Maidah dekat kita. Dia nak abang apa? Ikut macam mana yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai segala orang yang beriman, jangan kamu langgang segala syariat Allah, yakni yang fardu kamu pi tinggal dan yang haram kamu pi buat. Contohnya berburu di tanah haram. Jangan buat according to agama punya teaching, begitu. Wala syahrul haram, dan janganlah kamu menghalalkan bulan-bulan haram dengan perang padanya. Yang kita baca dalam kuliah bulan lepas. Bulan-bulan haram ada berapa? 4. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalam 4 bulan ni dia panggil bulan haram. Islam kata apa? Elakkan daripada berlaku perang dalam bulan itu. Maka pastikan kita patuh kepada perintah itu. Firman Allah, walal hadiya, dan tiadalah mengganggu, menghalal, yakni mengganggu binatang yang dihadiah pada tanah haram. Ni binatang dia panggil al-hadiah ataupun dia panggil al-qalaid. Kan dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Madinah mai ke Mekah nak buat haji, bawa siap dah binatang yang nak dikorbankan. Bawa binatang tu dia panggil al-hadiah. Al-hadiah, hadiah ni makna dia apa? Makna dia hadiah lah. Tak payah duk fikir bagi susah-susah. Hadiah, Arab pun panggil hadiah juga. Al-hadiyu ataupun al-hadiah dalam ayat yang kita baca ni, dia kata apa? Walal hadiah, binatang hadiah. Maksudnya apa? Kita pergi sembelih korban itu sebagai hadiah kita. Atas perintah Allah kita sembelih ni untuk dihadiahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Jadi binatang ni zaman Nabi dulu, kalau mai daripada Madinah bawa dah kambing apa ni hak nak korban masa buat haji ni, bawa mai dah binatang tu. Kita hari ni tak payah, duk ada sebelah aja. Siapa yang nak jadi tetamu Allah buat haji lepas bulan puasa ni, masa duk ada di Mina, masa kita duk ada di Mina tu, korban ni orang buat bila? Korban ni orang buat bila? Kita daripada Arafah kita main Muzdalifah, daripada Muzdalifah kita masuk mai ke Mina. Bila sampai kita di Mina, masa sunnah untuk nak melontar Jamratul Aqabah bila? Lepas masuk waktu duha. Itu masa sunnah. Masuk waktu duha pergi melontar. Lepas melontar tu kita diberi pilihan, sama ada lepas melontar kita nak bercukong, lepas tu pergi buat korban, ataupun lepas melontar pergi buat korban dulu baru balik mai bercukong. Dua-dua ni dibuat oleh sahabat Nabi. Bila dia ni lepas daripada melontar Jamratul Aqabah, dia cukong dulu baru dia pergi korban. Kawan hak seorang lagi, lepas dia melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah tu, lepas dia melontar dia pergi korban dulu, dia balik mai baru dia bercukong. Bila depa dua ni jumpa bersembang, dia ni kata aku lepas melontar aku cukong baru aku pergi korban. Dia hang buat macam mana? Dia ni kata aku lepas melontar aku pergi korban dulu baru aku balik mai bercukong. Oh tu dia, hang betul ke aku betul? Dia mula jadi. Dua-dua pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi, ya Rasulullah, aku tadi lepas melontar pagi 10 Zulhijjah melontar di Jamratul Aqabah, aku bercukong dulu baru aku pergi buat korban. Dia ni pula tak, dia lepas melontar dia pergi korban dulu baru dia bercukong. Aku betul ke dia ni betul? Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata tak ada masalah, dua-dua okey. Bila Nabi kata wala haraj, tidak ada masalah, makna benda tu menjadi sunnah, menjadi hadis Nabi. Buat mana satu tidak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini haji.
Jangan pi buat hak Nabi tak kata apa punya. Contohnya Nabi tak kata apa? Nabi tak kata ni dua-dua ni dia pi buat lagu mana? Dia daripada Arafah, dia terus mai apa semua ni, melontak dak apa pun dak, dia pi sembelih buat suka hati dia. Tak boleh. Dia kena ikut sequence mana-mana satu. Sama ada hak macam Nabi buat ataupun yang sahabat buat yang Nabi kata okey. Dia kena buat lagu tu. Ini tuan-tuan, kursus haji lah berapa banyak pun pi sana duduk tenggelam puncak betul lah. Pasal apa? Pasal dalam kemah kita duduk tu mufti ada ramai. Dalam kemah kita duduk tu rupa-rupanya kita tak tahu sebelah kita pun mufti juga. Mufti yang tak ada lesen dia ada sebelah kanan. Ujung kaki pun mufti juga dia pun. Tepi kiri pun mufti juga. Duk keluar fatwa ni tak berhenti. Dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, dia ni lagu ni. Kita ni leh-leh ni. Aku ni nak jadi haji mabrur kan, nak jadi haji nak motor jaga aku ni. Ni yang kursus ni sampai berapa tahun duk pergi kursus ni, dia jadi tenggelam puncak habis. Itu sebab mengaji bagi nampak dulu cara dia macam mana. InsyaAllah mailah mufti mana pun kita tahu hak kita buat ni, kita dah belajar dah. Ini cara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam saya cerita dululah, saya pergi haji tahun 96 sampai di Mekah dah. Saya buat haji tamattu'. Sampai di Mekah saya pun turun pergi tawaf, saya sa'i, saya tahallul, khalas. Saya pakai baju singlet, pakai apa semua, relax, kira nak tunggu hari wukuf. Selesai dah saya punya hal tamattu' ni, selesai dah, umrah sudah settle. Ada satu sahabat ni, dia dengan bawa abang dia tua berumur dengan apa-apa semua. Abang dia sampai-sampai buka kain ihram, buh kain pelikat, buh baju pagoda, bagus yang duduk sandak dalam bilik. Saya tanya dia, saya kata, abang buat haji apa? Dia kata main buat haji. Nampak ketang dah. Dah saya kata, abang pergi tawaf dah lagi? Dia kata orang ramai sangat saat lagi. Tahu dah, qasad, memang qasad. Dia baru sampai daripada Madinah, dia masuk mai dengan kain ihram, dengan apa, dia tawaf sa'i apa pun dia tak buat, dia dah masuk kain pelikat dengan baju pagoda. Saya duduk nampak dia ni memang nampak tak boleh, cari adik dia. Adik ni pun apa semua balik mai dengan kain ihram lagi, naik dengan apa mango lasi semua duk jalan. Saya kata dekat dia, you buat haji apa? Dia kata mai buat haji lah, ni musim haji dia kata. No. Saya kata, you buat ifrad ke you buat tamattu'? Cantik lah, pi kena sebilik dengan ustaz boleh bincang lah, dia kata. Elok buat mana, dia kata. Tak takut tuan kita dengar. Maknanya hang dekat miqat tadi ni, hang niat apa? Hang niat nawaitul umrah ke, hang niat nawaitul hajj ke apa? Hang niat apa ni tadi ni? Dia kata tak apa, kita boleh bincang lah. Hak mana elok, dia kata. Ustaz bagi tahu, kami ikut lah. Ni memang Allah bagi ni, duduk sebilik dengan ustaz. Oi, punggah tuan-tuan. Punggah. Tak, saya kata, nak start kok mana pun jadi tak tahu dah kita ni. Saya kata kat dia, tadi masa di miqat tadi ni, niat macam mana? Dia tadi dia faham atas baik saya ikut lah, dia kata. Yalah, dia faham macam mana tadi atas baik tadi? Apa tadi? Dia abang tadi itulah, macam kita ada kursus haji itulah, dia abang macam tu. Yalah, dalam kursus haji dia ada begitu nawaitul umrah pun ada, dia beritahu kalau nawaitul umrah main ini kita nak buat haji tamattu'. Taklah, dia kata betul-betul ustaz, hak bagus hak mana? Dia duk kosot lagi tuan-tuan. Kita nak pecah belah. Kita kata okeylah, lah macam ni. Tadi ni kot, kita kata tadi niat nawaitul umrah kot. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan berihram dengannya. Dia kata macam tu. Itu dia panggil haji tamattu', kata dia. Yang tu dia panggil haji tamattu'. Haji tamattu' you kena buat apa? Kata you kena turun pi, you kena tawaf 7 pusingan, you kena sa'i, lepas tu you potong rambut. Okey, you dah tahallul daripada umrah you. Dia kata orang ramai lagi. Tak lah, ramai tu bab lain. Saat lagi you pi buat yang tu. Selesai you punya umrah. Okey, abang you buat apa?
Dia ni masalah saya memang daripada awal saya tak mau bawa dia di rumah cerita tu pula. Tuan-tuan, cerita ni nak abang apa tuan-tuan? Jangan buat main-main dengan ibadat ni, pasal dia membawa implikasi hukum yang sangat leceh. Sangat leceh. You buat betul, you buat tak betul ni, dia bukan habis tang tu. Dia cerita dia panjang. Itu baru permulaan, baru lepas niat ihram, baru masuk Mekah dah duk buat cerita kartun lah. Belum cerita ni saat lagi kita nak pi di Arafah. Di Arafah nu macam mana duduk di Arafah dengan kain ihram dua helai, kain pinggang satu, kain atas bau satu. Saat lagi nak pi pancung dia dengan pancung ayang dia pun macam-macam. Saat lagi kita pi buang ayang, basuh-basuh dia merecik kena kain ihram kita. Kain ihram kita jadi kain yang mutanajis, kain yang kena najis. Kain tu dah tak boleh bawa api tawah dah tu. Pasal apa? Pasal merecik ayang yang kita buang ayang di. Saat lagi dengan kain tu juga dia mai di Mekah, dia pergi tawaf rukun dengan kain tu juga. Tawaf rukun dalam keadaan kain dia kena najis. Tawaf tak sah. Bila tawaf tak sah ni, dia tidak tahallul sani. Dia melontang Jamratul Aqabah tak apa, pakaian kena najis ke tak ada ayat semayang ke tak apa. Dia bercukong, benda yang kedua dia buat untuk nak tahallul sani, tak apa, tak ada ayat semayang, pakaian hang najis macam mana pun tak apa. Dua benda tu hang tahallul awal, tapi still tak lepas lagi. Tahallul sani tak lepas lagi. Tahallul sani ni nak kena tawaf rukun. Tawaf rukun tu nak kena pakaian kita bersih daripada najis. Pakaian hang masa duk di Arafah tadi merecik kena macam-macam dah. Hang tawaf saat lagi tu dalam keadaan kain ihram hang dah terpercik kena najis. Hang tawaf tu tak sah. Bila tawaf tak sah, dia tak tahallul sani. Bila tak tahallul sani, balik mai dengan serban apa, dengan apa, dengan jubah labuh dengan apa sampai di sini, dia bersama dengan isteri dia haram. Pasal dia tak tahallul sani. Tu sampai bila tu dia nak dengan bini dia duduk tak boleh tu, pasal dia tak tahallul sani. Kerana satu kelalaian dia di benda ni dalam ibadat haji ini, selekoh-selekoh maut dalam ibadat haji. Simple punya benda ya. Kain aja kena sudah kena najis, kerana tu aja ibadat hang sangkut habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang kita duk baca ni, dia nak bagi tahu buat ibadat ikut macam mana yang Allah dan Rasul bagi tahu, mesti berasaskan ilmu. Maka dia mai di sini, dia kata apa? Dia kata pi Mekah buat haji ni, di antara benda ni dia kata walal hadiah, dan janganlah kamu ganggu binatang yang nak dihadiahkan di tanah haram. Binatang tu kalau kita hari ni duk ada di Mina, kita jalan sikit pi, dia ada satu tempat kita boleh pilih binatang mana kita nak buat korban. Kita pilih yang ni, kambing kibas ni, tanya dia berapa, dia kata 500 rial, 600 rial, buat keluar duit bagi kat dia 600 rial. Ini saya punya korban. Tunggu tengok dia sembelih. Dia sembelih darah mercik tu, Allahu Akbar, satu korban kita buat. Itu yang cantiknya. Baik, kemudian dia kata apa? Walal qalaid, dan jangan ganggu qalaid, yakni binatang yang digantung pada leher daripada kayu tanah haram, supaya aman daripada gangguan orang. Binatang yang nak dibuat korban ni biasanya dia pabuh satu tanda supaya orang tahu ini binatang ni jangan duk pergi kacau dah. Orang dah balik kapung dah, dia ni akan dijadikan binatang korban. Dia gantung apa-apa di tengkuk, itu tanda kata ini binatang korban. Itu dia panggil qalaid, binatang yang digantung tanda kata dia akan jadi binatang korban. Kita tak boleh pergi kacau dah binatang tu nak minta beli kan apa, tak boleh. Itu binatang sudah pun dipilih oleh orang lain untuk dijadikan binatang korban. Begitu. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwanah, dan janganlah kamu ganggu akan segala orang yang kasat nak pi ke Baitul Haram kerana nak cari rezeki daripada Tuhan mereka itu dengan meniaga. Kita tak boleh larang orang kalau dia pi ke Mekah buat haji dan nak meniaga, tak boleh. Memang dibenarkan oleh agama. Bahkan musim haji ini adalah musim rezeki. Musim rezeki, tak boleh piduk halang dia, tak bagi dia meniaga, tak boleh. Benda tu dibenarkan. Cuma orang tu sendiri kalau dia nak buat haji,
janganlah gelut sangat dengan menjaga ni. Haji tu diberi keutamaan. Tapi nak menghalang dia tak boleh. Pasal Allah menjanjikan rezeki di musim haji ni. Rezeki. Kita sudahlah tuan-tuan, kita pi sama ada pi buat haji ataupun pi buat umrah. Duit tak sayang dah. Duit tak sayang dah. Beli ni sampai kapal terbang RM1 nak balik. Beli ni punya duk membeli ni. Lagi duk ada duit, habis duit rial, tengok duit Malaysia dah, pergi tukar duit Malaysia pula. Lu nak beli ni kalau boleh kelambu Kaabah tu nak koyak balik. Kalau boleh. Ni pasal apa? Pasal dia menjadi satu tempat yang memang manusia bila sampai dia memang duit ni dia tak sayang dah. Nah, dia beli apa pun dia tak fikir dua kali. Shopping ni tuan-tuan tengoklah di Mekah, ya Allahu Akbar kan. Tang mana tempat shopping yang orang tak ada. Dia beli ni sampai bukan-bukan, sampai biji tasbih besar-besar, biji bowling tu pun nak balik. Nak zikir apa tu dia besar-besar banyak tu. Subhanallah, tolak pergi kelepang tu tolak tu. Yang tu pun nak balik juga, kata ada merepek lah. Tu dia jadi lagu tu. Bila pergi sana dia jadi lagu tu. Waridwana, dan juga nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan buat haji. Orang pergi Mekah ni kan nak cari keredaan Allah dan dia nak menjaga dan sebagainya, tidak boleh dilarang. Firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu halal daripada ihram, maksudnya tahallul. Bila kamu sudah tahallul, maka berburulah oleh kamu. Suruh ini adalah suruh ibahah, harus. Dah habis dah tahallul dah, kalau nak pergi memburu pilah, tak apa. Tidak jadi kesalahan lagi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Dan janganlah mengusaha akan kamu oleh benci satu kaum, yakni kafir, kerana tahan mereka itu akan kamu daripada masjidil haram itu, bahawa kamu melampaui hukum atas mereka itu dengan nak bunuh mereka dan sebagainya. Ini ayat ni dari segi lafaz umum, ayat ni kita kena ambil. Ini ayat ni dalam konteks sahabat Nabi nak turun ke Mekah kerana nak pergi tawaf Baitullah. Bila sampai di Hudaybiyah, orang kafir musyrikin sekat tak bagi pergi. Maka Nabi terkandas di Hudaybiyah, balik semula ke Madinah. Allah beritahu dalam ayat ni, dengan kerana hampa pernah ditahan nak pergi ke Mekah, nak tawaf, tiba-tiba sampai di Hudaybiyah kena tahan, tak boleh teruskan perjalanan ke Mekah untuk nak tawaf Baitullah. Jangan kerana tu hampa simpan dendam yang menyebabkan satu hari esok hampa berlaku tidak adil kepada orang yang menahan hampa ni. Jangan, Tuhan kata. Umum ayat ni dia nak beritahu apa? Dia nak beritahu kita orang Islam ni jangan jadi seorang pendendam. Dia kata apa? Wala yajrimanna syana'anu qaumin an saddu an masjidil haram an ta'taddu. Janganlah hampa ni kerana benci, marah kepada satu orang sampai ke tahap satu hari hang berlaku tidak adil kepada mereka. Jangan macam tu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad duduk di Mekah kena halau. Nabi Muhammad ni dia orang Mekah, kelahiran Makkah. Kena halau. Orang bunuh dia, orang nak bunuh dia. Hijrah tu daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi kata kalau tidak kerana aku ni nak dihalau, aku tak akan tinggalkan Mekah. Nabi sayang Mekah ni sampai macam tu. Tapi kerana keadaan ini menyebabkan Nabi terpaksa diperintahkan Allah hijrah ke Madinah. Madinah pun Nabi sayang, tapi Nabi ni tanah tumpah darah dia, dia tak akan lupa daripada ingatan dia, sayang dia dengan Mekah ni. Nabi balik ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Sebelum Nabi masuk tu, gosip dalam kota Mekah ni bunyi macam-macam dah. Oh, mereka kata Muhammad balik sekali lagi habis kita. Mereka kata kita yang pernah buat dia, kita yang pernah sakiti dia, kita yang pernah buat zalim dekat dia ni, habis kita ni, nak lari pergi menyorok tang mana. Tapi bila Nabi balik mai, Nabi panggil ni orang-orang ada buat tahanan kat dia dulu ni. Nabi tanya, agak-agak apa aku nak buat kat hangpa? Dia pejek Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, engkau orang baik, anak kepada orang baik-baik. Kami pasti tidak ada benda yang tidak baik melainkan yang engkau buat semua yang baik-baik. Jek Nabi.
Nabi kata apa mereka? Nabi kata hampa piyah bebas. Ni ayat ni. Jangan kerana dulu dia pernah buat kat kita satu benda, jangan satu hari kita cari jalan nak balas kat dia. Tuhan kata jangan macam tu. Kita tengok dia, kita tahu dia ni dulu buat kat aku macam ni, tak apa, hari ni kita mai kita salam dengan dia, settle habis. Biar dia tu dalam rasa bersalah ni, aku dah buat kat dia ni, itu Islam suruh. Tapi kita boleh buat macam tu? Yang tu tak tahu. Boleh buat tak boleh buat tak tahu. Duk geram ni, duk kepak jari ni, tak kira dah. Aku abang betul, aku dapat, aku memang tak lepas ada ni. Itu kita. Inilah ayat ni habuan kita ni. Aku abang betul, dapat kat aku memang kena dia ni. Aku tak akan lupa, mati aku pun aku tak lupa apa yang dia buat aku. Itulah kita. Dan inilah ayat dia yang Allah Subhanahu wa taala pesan, jangan kita jadi macam tu. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu atas kerja kebajikan dan takut kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah tolong dalam perkara maksiat dan juga melangkah hukum Allah, permusuhan. Benda baik pi tolong, benda tak baik jangan terlibat. Itu yang agama kata, wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah dengan mengikut segala suruhnya. Innallaha syadidul iqab, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangatlah keras seksanya ke atas orang yang menyalahi hukumnya. Nah, wallahu alam. Lepas ini insya-Allah kita masuk hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Lepas ini dia akan masuk cerita diharamkan kepada kita makan bangkai. Diharamkan ke atas kita makan bangkai, makan darah, dan juga makan daging babi. Kan saya pernah cerita dulu, satu orang dia tanya saya, dia kata, Ustaz, apa faedah Tuhan pergi buat babi ni? Hoi, dia tanya lagu tu. Hoi, kacau je kan, orang tak pernah tanya. Apa faedah Tuhan dia pergi buat babi ni? Dia kata, nama pun babi, menatang kita ni makan, bukan takat makan tak boleh. Dia tadi kami duduk sembang teh cerita hari ni, minggu lepas, dekat Lebuh Raya, dekat Juru, lori babi terbalik. Tak kekarut negara yang kata Malaysia negara Islam ni, babi terbalik atas Lebuh Raya. Sahabat kita ada buat kereta, tengok-tengok terbalik, meneru duk main kat kereta dah. Saya cuba bayangkan keadaan tu pun karut lah, kira tak mau bayang lah. Babi duk lari main kat kita, tak karut tuan-tuan. Babi ni memang cukup leceh. Tu sebab budak-budak bila dia bergaduh, dia kata babi kat kawan dia. Pasal apa? Pasal cukup leceh memang datang. Bila satu orang tanya, dia kata, Ustaz, apa faedah Tuhan dia pergi buat babi? Dia kata, kita nak jawab lagu mana kan? Saya kata ginilah, kata Tuhan ni dia buat benda dalam dunia ni, dia buat benda halal, benda haram dia buat sekali. Tujuan dia apa? Dia nak tengok sejauh mana orang yang mengaku Islam boleh taat perintah dia, menghindarkan diri daripada babi ni. Ada satu orang dia hantar SMS mai kat kita balik pasal kita jawab lagu tu kan. Dia kata dia sekadar berkongsi ilmu, dia kata tu. Dia kata dia pernah pergi mengaji dekat Allahyarham Datuk Ishaq Bahrum, bekas Mufti Selangor. Dia kata Allahyarham Datuk Ishaq Bahrum pun pernah ditanya tentang apa faedah Tuhan buat babi ni. Dia kata, tapi dia kata Allahyarham Ustaz Ishaq, Datuk Ishaq Bahrum jawab, dia kata kalau Tuhan tak buat babi, takut orang tak kenal babi yang mana satu. Dia jawab lagu tu kan. Kalau Tuhan tak buat babi, tapi dalam Quran Tuhan sebut kata babi ni, ayat yang akan datang ni, hurriman alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Kan diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dengan makan daging babi. Tiba-tiba tak buat babi. Bila tak buat babi, dalam Quran sebut kata haram daging babi. Datuk Ishaq Bahrum kata, takut saat ni dia pergi tuduh kambing tu babi pula, dia kata. Kan? Saya baca benda tergelak. Kan?
Pasal apa? Logik lah jawapan tu, logik. Kalau tidak orang tak kenal, dia kata kan. Pergi tuduh kata lembu babi ke, pergi tuduh kata unta tu babi ke apa kacau. Jadi so dia buat babi satu. Jadi dia kata apa? Ni babi. Oh okey, hak ni tak boleh, hak ni boleh. Dia kata gitu. Bagus juga. Saya pun kata dia bagus, terima kasih. Kata atas perkongsian ilmu itu. Dia kata kan. Betul juga lah kan. Betul juga kalau tak habang kata babi tapi tak bagi jadi babi pun kacau juga. Bagi jadi satu. Tengok, oh hodoh sangat yang kata babi ni. Lagu tu baru kita tahu. Tapi hodoh-hodoh dia pun bila lori dia terbalik memang cukup hodoh. Dia terbalik, dia lari main dengan kaki pendek dia tu, duduk lari main kat kereta kita tuan-tuan. Macam kawan saya bawa kereta rumput panjang, dia duk pergi nak masuk parking dekat kawasan rumput panjang ni. Sampai dekat dah nampak dah satu tunggui pokok duk di celah-celah rumput tu. Nampak dah. Tak dan dah nak break, dia kata angkat kaki dalam kereta. Anda faham tak cerita tu? Spontaneously, secara spontan kan. Dua kereta duk masuk dalam kawasan rumput panjang ni nak parking, pasal tak ada tempat parking. Oh, sampai dekat nampak ada seketui tunggui pokok. Kira kalau masuk dia bawah pokok kereta sangkut lah. Terkejut tengok tunggui tu, dia kata sepatut tekan brek. Tak, dia pergi angkat kaki. Pasal nampak tunggui angkat kaki, dia kata oh sangkut. Dia kata Allahu Akbar. Dia pergi angkat kaki tu pasal apa? Dia spontaneously, secara spontan, tiba-tiba automatik kan. Dia nampak tu angkat kaki. Duduklah kereta angkat kaki buat apa? Angkat kaki. Nak cerita kata babi tadi ni, babi tapa mai dengan duk ingat ni aku nak kena samak babi ni apa. Kacau mujang dia tak katuk mata begitu, tak mau tengok babi. Babi ni saja pun cerita panjang juga ada dia. Yang tu kita tengok lepas raya insya-Allah. Kan? Jadi ayat yang akan datang dia akan cerita diharamkan kita makan bangkai. Macam kes kita cerita tadi, pi beli ayam, kawan yang semelih ni bukan orang Islam, bagus kita hari-hari pi duk buat puasa, duk buat apa, pi buka puasa dengan ayam bangkai. Satu. Kemudian pula darah yang macam mana yang tak boleh? Adakah termasuk dengan hati ayam itu dipanggil darah dan dia tak boleh, ataupun dia ada pengecualian dalam agama? Kita akan tengok huraian dia nanti. Kemudian walahmal khinzir, dan huraian terhadap lahmal khinzir ni pun ada satu panjang punya cerita. Kan ada sebahagian, contohnya apa nama, satu mazhab yang tidak popular, Az-Zahiri, dia mengambil zahir ayat. Dia kata Quran kata diharamkan daging babi, so yang haram itu daging. Adapun ekornya boleh dibuat sup. Dia kata yang tu pun satu kacau je doa dah. Dia kata yang haram itu ialah daging. Lain pada daging tu bolehlah. Dia kata spare part dalam apa, kalau nak buat korma ke apa boleh. Karut yang tu karut. Yang tu satu tafsiran yang melencong daripada kebenaran. Tapi kita akan garapkan sekali esok ni supaya kita tahu kata ada tafsiran yang seperti itu. Kemudian dia mai tajuk yang berikutnya, cerita tentang binatang yang macam mana yang kita tak boleh makan dia. Binatang yang macam mana? Dalam huraian tu dia akan mai cerita tuan-tuan kalau pergi di tempat penyembelihan ayam. Kalau tuan-tuan pergi di tempat penyembelihan ayam daripada deliver daripada farm hantar pergi dekat slaughterhouse ni, ayam tu dia pergi ngaluri duduk dalam sangkak plastik. Bila dia sampai di tempat nak slaughter, tempat nak sembelih ni, bila sampai sangkak tu dia hawin turun daripada atas lori tu, dia hawin turun atas lantai bawah ni. Dan ayam ni tuan-tuan satu menatang yang tak boleh terkejut, kerana ayam ni banyak sakit jantung dia ni, dia tak boleh terkejut. Jadi bila dia hawin daripada atas lori tu jatuh atas lantai ni, pang tu, ada yang mati pun ada yang tak mati pun terkejut. Baik, apa hukum pergi sembelih ayam yang dalam terkejut tu? Tajuk yang akan datang dia akan mai cerita tentang yang dikatakan di antara ciri-ciri binatang yang ini ialah binatang yang jatuh daripada tempat tinggi. Dia akan mai. Bila kita tengok ayat ni tuan-tuan, baru kita overview isu makanan halal ni
Macam mana kita kena teliti. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.